صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ini kita sambung lagi tadabbur surah Al-Mulk
pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Surah Al-Mulk adalah surah yang dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setiap malam, dan surah inilah yang disebut sebagai munjiyah, penyelamat, mani'ah, penghalang daripada soal mukar dan nakir. Maka itulah disuruh kita membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Di dalam surah Al-Mulk ini kita telah bincangkan bagaimana Allah berfirman, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Allah menceritakan demi sesungguhnya telah kami hiaskan langit dunia itu dengan bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk merejam syaitan. Di mana kata para ulama, Allah menjelaskan mengapa Allah jadikan bintang-bintang di langit. Yang pertama sebagai perhiasan, yang kedua untuk merejam syaitan yang dahulunya naik ke langit mencuri-curi berita langit, kemudian dipalsukan, ditumpuk tambah berita-berita sehingga bercampur yang benar dengan yang palsu. Sehinggalah ketika dibangkitkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dihalang syaitan untuk naik ke langit. Setiap kali mereka nak mencuri berita langit, maka Allah jadikan bintang-bintang sebagai rejaman untuk merejam syaitan itu. Kemudian kita telah bincang setelah Allah menceritakan bagaimana adanya syaitan yang direjam, Allah berfirman pada ayat yang ke-6 surah Al-Mulk, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam, dan bagi orang yang kufur, engkar terhadap Tuhan mereka, maka disediakan untuknya azab jahannam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka disebutkan tentang orang kafir. Pada pengajian yang lepas kita dah bincang orang kafir ini ada 4 macam. Orang yang kufur, golongan pertama dipanggil orang yang kafir ingkar. Kufur ingkar, tak percaya Tuhan, tak percaya Rasul, tak percaya. Mereka ini golongan-golongan yang dianggap sebagai orang yang tidak bertuhan. Dipanggil etis dan seumpamanya. Mereka tak percaya. Jadi bagi mereka alam ini wujud secara semula jadi. Ini golongan yang kafir, tahap yang pertama, tak percayakan Tuhan. Golongan yang kedua dinamakan sebagai kafir juhud. Ini seumpama Fir'aun, Iblis. Iblis tahu Allah Ta'ala tu ada. Iblis tahu, khalaqtani min nar, ya Allah engkau buat aku dari api. Iblis pun tahu dia diciptakan dari api, tapi dia tak mahu tunduk perintah Allah. Dia lawan Allah Ta'ala padahal dia tahu wujud Allah, esa Allah, dia tahu. Begitulah manusia yang yakin adanya Allah, yang percaya adanya Rasul tapi tak mau ikut. Sombong, degil, ini namanya kafir juhud. Satu lagi dipanggil yang ketiga kafir inad. Ini seumpama Abu Talib. Abu Talib percaya adanya Allah, dia percaya Muhammad Rasul, dia tahu Islam agama betul, tapi dia tak mahu ikut Islam kerana malu kat kawan-kawan. Kalau ikut Islam, apa kawan kata? Kalau sokong Islam, apa orang kata? Kalau kita laksanakan Islam, nanti macam mana penyokong kita, pengundi kita? Ini perangai ini dipanggil kafir inad. Inad. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Yang keempat dipanggil kafir munafik. Dia mengaku Islam, dia tahu Allah Ta'ala ada,
dia tahu Muhammad Rasul, malah dia berkata nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersyahadah engkau Rasul. Tapi di belakang mereka lah orang merancang nak jatuhkan agama Allah. Mereka merancang untuk menentang Rasulullah. Ini munafik. Depan kita dia sembahyang, depan kita dia puasa, belakang dia buat kerja-kerja yang nak merosakkan Islam. Maka empat golongan ini dipanggil kafir, maka disediakan bagi mereka azab jahannam. Kita masuk hari ini ayat yang ke-7. Allah menceritakan bagaimana manusia dihumban dalam jahannam itu. Qala Allah Ta'ala idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha, apabila mereka itu dicampakkan ke dalamnya, dalam neraka, sami'u laha, mereka semuanya mendengar, syahiqa, suara jeritan, suara pekikan, wahiyya tafur, sedangkan suara itu menggelegak. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka ayat yang ke-7 ini Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kengerian neraka itu. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita mintalah berlindung daripada neraka. Kerana orang yang dimasukkan dalam neraka, mereka bukan dimasukkan macam kita masukkan pisang goreng tu, letak slow-slow takut minyak melecik. Bukan. Tapi mereka dimasukkan ulqu dalam bahasa Arab maknanya lontar, campak. Macam kita tengok api marak menyala, kita nak letak kayu api tu, kalau kayu dah marak tu kan, kita nak campak tu kan, kita campak kayu gitu. Tak boleh ulur slow-slow gitu. Begitulah digambarkan penghuni-penghuni neraka yang dihumban, yang dicampak, yang dilempar, yang dilontar. Allah Rabbi, kata para ulama, dibuat begitu kerana menghina mereka. Nak hina mereka, bukan letak slow-slow, tak, dihumban, dicampak. Nak gambarkan betapa buruknya perangai mereka atas dunia, maka layanan yang layak untuk mereka ialah dicampakkan dalam neraka. Maka bila dihumban mereka dalam neraka, fiha, di dalamnya, sami'u dalam bentuk past tense, sami'u laha, maka mereka mendengar. Mengapa datang dalam bentuk past tense sedangkan kiamat belum berlaku? Tapi Allah cerita dalam bentuk past tense, bukan present tense. Sebab apa? Di sinilah nak digambarkan benda yang pasti berlaku, maka Quran akan guna kalimat-kalimat past tense. Benda tu pasti berlaku. Inilah suasana yang akan berlaku. Jadi walaupun neraka belum lagi, hari ni orang tanya neraka dah ada penghuni ke tak? Kiamat belum berlaku. Jadi neraka besok dah dinyalakan, sudah wujud neraka. Tapi nak gambarkan besok benda ni pasti berlaku, maka Allah datang dalam bentuk fi'lu madin, dalam bentuk past tense. Sami'u, mereka dengar, laha, di dalamnya, syahiqa. Syahiq dalam bahasa Arab ialah suara raungan, suara jerit. Maka ulama-ulama berbincang, yang mereka dengar suara jeritan itu jeritan nerakakah, jeritan penghuni-penghuni neraka? Yang mereka dengar syahiq,
Syahiq ini kalau kita dengar orang menjerit, setakat menjerit biasa-biasa budak-budak main bola menjerit juga kan. Tapi kalau orang nak kena bakar, macam mana mereka menjerit? Rumah terbakar. Ada orang tingkat 18 contoh, rumah dah terbakar, tingkat 17, 16, macam mana dia menjerit? Memakik tu. Tolong, bukan tolong. Jerit. Tolong. Nak bagi orang dengar, tolong. Jerit. Itu namanya syahiq. Begitulah jeritan penghuni neraka menjerit-jerit. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, kata Ibnu Abbas, asy-syahiq li jahannam, suara pekikan itu adalah jeritan neraka jahanam sendiri. Neraka tu menjerit. Nanti pada ayat yang ke-8 kita dengar bagaimana jeritan neraka, jeritan malaikat menjaga neraka, tengking, takadu tamayyazu, sehingga kalau ada tiang tu gegar, tiang tu punya kuat sungguh. Kata malaikat jaga neraka, alam ya'tikum nadhir. Ini tak kuat, tak gegar lagi ni. Ini kalau kuat ni kan kena pecat ni kan. Dia punya kuat tu bergegar tiang tu. Kata malaikat, tak ada orang beritahu ke? Marah malaikat. Dan kata Ibnu Abbas, yang menjerit, yang meraung, yang memekik itu adalah jahanam sendiri. Neraka pekik. Apa masuk dalam ni? Malaikat tanya. Malaikat tanya. Dalam Quran kan banyak ayat-ayat yang Allah neraka sendiri bertanya. Neraka bertanya, apa duduk sini? Tak ada orang beritahu ke? Antara jawapan-jawapan mereka, qalu bala qad ja'ana nadhir, ada orang beritahu dah, tapi kami degil, kami tak percaya. Ada yang menjawab, tak, kenapa duduk sini? Kata mereka, qalu lam lakum minal musallin, dulu kami tak sembahyang. Macam-macam jawapan. Jadi jahanam sendiri tak mau orang masuk dalamnya. Maka kata Ibnu Abbas, syahiq, yang meraung, yang menjerit itu adalah neraka jahanam ketika dicampakkan orang ke dalamnya. Menjerit jahanam itu dengan jeritan macam mana kita dengar keldai-keldai yang memekik-mekik. Kita sini Malaysia tak ada keldai. Dalam Quran Allah sebut, inna ankaral aswat la sautul hamir. Suara paling huduh sekali suara keldai. Itu kalau keldai lapar tu, dia punya pekik tu memang paling huduh sekali dah. Begitulah digambarkan keadaan penghuni dipanggil jahanam menjerit. Itu kata Abdullah bin Abbas, bagaimana yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, wajawaza an yakuna asy-syahiq li ahliha. Kata Imam Al-Alusi, yang memekik itu bukan jahanam, tetapi harus dikatakan yang meraung itu dengan suara yang kuat adalah penghuni neraka tu sendiri, memekik-mekik setelah dihumban kerana tak tahan dengan azab, tak tahan dengan panas, tak tahan. Ni samalah macam satu hari diviralkan satu video. Saya tak berani tengok video-video macam tu. Ceritanya aksiden sebuah kereta dengan trailer. Jadi pemandu kereta tu tersepit, dia masih hidup. Jadi orang nak selamatkan tak boleh. Tersepit dia dalam kereta, api dah marak, trailer tu pula trailer minyak, meletup. Meraung orang dalam kereta tu, meraung, Allah Rabbi.
Itulah raungan-raungan orang yang dibakar. Allah harap dalam neraka begitulah, meraung-raung. Maka kata Imam Al-Alusi, yang meraung itu adalah penghuni neraka. Dan begitulah kata Imam Al-Mawardi, maka yang meraung itu pertama adalah suara pekikan api neraka, marahkan kenapa orang masuk dalam dia. Yang kedua, suara itu adalah suara orang kafir yang dihumban dalam neraka. Maka bila bergabung dua suara itu memang mengerikan. Bergabunglah suara pekikan Jahannam, kemudian bergabung dengan suara pekikan orang yang diazab dalam neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka itulah bila sebut cerita azab Jahannam ni, kita mintalah berlindung. Minta berlindung. Baik, macam mana kita nak minta berlindung daripada neraka ini? Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, dalam sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi, sepotong hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha maratin, qalatil jannah adkhilhul jannah, wa man istajara minan nari thalatha maratin, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Kata Imam Ahmad, hadis ini sanadnya sahih. Ini hadis sahih. Baik, maksud hadis ini, sabda Nabi SAW, sesiapa yang memohon syurga 3 kali, maka syurga berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia dalam syurga. Kemudian sesiapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka kata neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, selamatkanlah dia, lindunglah dia daripada neraka. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW ajar kita ni takut kalau dibakar. Jangankan kata dalam neraka, atas dunia kena bakar pun kita menggelepar kita. Jangankan terbakar, tersepit jari kat pintu kereta tu pun meraung kita. Belum lagi dibakar, pegang cerik tu. Pegang cerik, bukan pegang api, pun dah menggigil, menggelegak kita. Allah, jadi Rasulullah ajar kita, siapa-siapa minta syurga 3 kali, maka kita diajar oleh Rasulullah, berdoalah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, ataupun Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah, kami mohon padamu syurga, wa na'udzubika minan nar, dan kami minta berlindung daripada neraka. Ataupun biasa kita dengar malam-malam Ramadan kan, imam baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi hari-hari mintalah syurga. Allah, hadirin hadirat, jangan pandang kecil tuan ya, minta syurga. Nanti syurga sendiri berkata, ya Allah, masukkan dia dalam syurga. Syurga berdoa untuk kita. Kalau minta berlindung neraka, nanti neraka pula berdoa, ya Allah, masukkan, jauhkan dia daripada neraka ni. Itu yang pertama, kita minta berlindung daripada neraka dan mintalah pada Allah syurga. Yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan lafaz daripada Imam Ahmad, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza sallaita as-subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mitta min yaumika dhalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Baik, sabda Nabi, idza sallaita subha, apabila engkau telah selesai sembahyang subuh, bacalah sebelum bercakap-cakap dengan orang, sebelum kita nak cakap dengan orang, baca dulu Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar berapa kali? 7 kali. Fa innaka in mitta, maka sesungguhnya kalau engkau mati hari itu, kataballah laka jiwaran minan nar, Allah catat engkau lepas daripada neraka. Itu lepas subuh. Wa idza sallaital maghriba, bila engkau selesai sembahyang maghrib, faqul, baca, qabla an tukallima ahadan minan nas, baca dulu sebelum kau nak berbual-bual dengan orang. Sebelum berbual tu baca dulu 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali baca. Fa innaka in mitta min lailatika, maka sesungguhnya kalau engkau mati malam itu, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar, Allah catat engkau lepas dari neraka. Masalah dia tak buat, bukan marah, bagi tahu tapi nak minta elak neraka. Amal tak apa nak ada. Ni saya bukan marah tuan-tuan, saya marah yang lepas mayang cabut ni. Bid'ah. Bid'ah saja. Yang sunnah tengoklah, ni sunnah ni. Bid'ah pula. Baca dulu lepas maghrib, lepas subuh 7 kali baca. Ala kulli hal tuan-tuan, kata Imam Ibn Hajar, hadis ini bertaraf hasan. Memang boleh jadi amalan kita. Jadi nak sebut pada kita, itulah antara cara-cara nak mengelakkan neraka. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, kita ni kalau dapat lepas neraka Allah sebut dalam surah, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang ada nyawa ni semuanya mati. Kemudian disempurnakan balasan pahala masing-masing hari kiamat. Allah sebut Allah bagi balasan kiamat nanti. Maka balasan yang paling beruntung, faman zuhziha 'anil nar, oleh kerana atas dunia tuan-tuan dah beramal, tak nampak balasan atas dunia, tapi akhirat besok Allah balas balasan yang paling bagus, dihindarkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam syurga. Faqad faz, inilah orang yang paling berjaya. Tonton, tengok ayat itu. Dalam ayat itu Allah Ta'ala menggunakan kalimah faman zuhziha.
Bukan dia yang mengelak dari neraka, tapi dia dielakkan, diselamatkan, dihindar dari neraka. Maknanya ada satu kuasa yang besar yang menghindarkan kita. Ini dipanggil dalam bahasa Arab fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Fi'il lazim ni macam ni. Fi'il lazim, tonton tengok api, tonton gi elak api. Itu tonton mengelak. Tonton mengelak, itu namanya normal. Tapi yang paling hebat, nampak api, ada orang yang tarik kita. Dan nak jatuh dah dalam api tu, ditolak dia supaya dia tidak masuk dalam api. Itu namanya zuhziha. Maka Allah Ta'ala sebut diberi balasan, tiap-tiap manusia diberi balasan. Maka sesiapa yang diberi balasan dengan cara diselamatkan dari neraka. Kemudian Allah guna kalimah wa udkhila, bukan dia masuk dalam syurga, dimasukkan dia dalam syurga. Inilah orang paling berjaya sekali. Jadi kita ni kena ingat, kalau kita nak mengelak neraka belum tentu kita mampu. Kalau kita nak masuk syurga belum tentu layak. Cerita nak masuk syurga ni, agak-agak bolehkah kita ni masuk syurga? Saya dulu duduk di Kampung Pandan, Desa Pahlawan. Saya nak cerita, dekat Desa Pahlawan tu dia ada satu bukan Rotary Club, Polo Club, Rentry Club, Club Polo. Situ ada kondominium yang harganya sewanya 10,000 ke 15,000 sebulan, tapi fully furnished. Kemudian ada rumah banglo dekat kedutaan situ. Sewa banglo tu sebulan 50,000, 60,000, fully furnished. Orang kata memanglah ustaz, semuanya lengkap, fully furnished, rumah pun cantik. 50,000 sebulan, setahun dekat 500,000 juta. Hadirin hadirat, itu atas dunia. Tak apalah dia sewa 500,000 juta setahun, kerajaan dia bayar duta-duta ni. Yang kita ni masuk syurga ni besok, mampu ke nak bayar ni? Fully furnished juga. Pak kita nak duduk syurga setahun 2 tahun ke selama-lama? Kalau gitu nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan apa? Allah, nak bayar dengan amal kita. Takat mana amal kita ni? Allah Rabbi. Itulah kalau ada suatu kuasa yang memasukkan kita ke syurga, berjayalah kita. Kita nak hindar neraka dengan amal kita ni, bolehkah kita ni hindar neraka? Allah Rabbi. Itulah kalau ada suatu kuasa yang menghindar kita dari neraka, itulah kalimat yang Allah guna, faman zuhziha, sesiapa yang diselamatkan, dihindar dari neraka, wa udkhila, dimasukkan. Ni air ni dia bukan masuk sendiri ni, ada orang masukkan dia dalam botol ni. Tu namanya wa udkhila. Kalau tidak, tak ada air dalam botol ni. Kita macam itulah nak masuk syurga. Maka itulah Rasulullah ajar kita, mintalah pada Allah. Minta. Macam mana nak minta? Nabi kata, sesiapa minta syurga 3 kali, nanti syurga sendiri akan berdoa. Waktu itu tuan-tuan, kita nak doa pun dah ketakutan dah, tapi syurga berdoa, ya Allah masukkan dia dalam syurga. Nabi kata, mintalah berlindung neraka 3 kali. Besok neraka pula berdoa, ya Allah hindarkan dia dari neraka ni. Itu diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dah diberikan pimpinan oleh Rasul, ikut Rasul. Ikut Rasul tuan-tuan. Allah Rabbi ya, batu minta syurga sungguh-sungguh. Tu baca lepas mayang tu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sungguh-sungguh baca, minta. Para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada kita. Padahal tuan-tuan, Rasul ni
ahli syurga dah. Kalau Nabi tak baca pun dah dijamin syurga. Tapi Nabi ajar kita, kerana cintanya Nabi pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya sesiapa yang dimasukkan dalam dihindarkan dari neraka, dimasuk ke syurga, faqad faz. Sesungguhnya itulah orang paling berjaya sekali tu. Doalah kita. Yang pertama, yang keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajarkan pada kita ni cerita takutnya dengan neraka ni. Kalau boleh kita tak mahu dihumban dalam neraka, dibakar dalam neraka, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar kita mintalah berlindung daripada neraka. Sehingga kan bila melihat panas terik, berpeluh-peluh kita, Nabi ajar kita begini, kalau tengok panas, berdoalah, ya Allah, panasnya hari ini, ya Allah, lindunglah aku daripada panas neraka. Nabi sebut kalau kita berdoa begitu, nanti neraka berkata, ya Allah, lindunglah dia daripada kepanasan neraka. Kalau pergi tempat yang sejuk pula, sejuk sampai 0 darjah, negatif 10. Kalau sampai kat Siberia tu saya tengok negatif 40. Ya Rab, negatif 40, beku semua Siberia tu kan. Nabi ajar kita kalau sejuk ni sejuk aircon ni, sejuk ni, Nabi ajar kita, ya Allah, sejuknya hari ni, ya Allah, lindunglah aku daripada sejuk neraka. Dipanggil Zamharira. Rupanya neraka ni ada neraka sejuk, ada neraka yang sangat sejuk, negatif berapa tak tahulah. Jadi kalau sejuk pun minta berlindung. Lalu kata neraka, ya Allah, lindunglah dia daripada Zamharira. Zamharir, neraka yang sangat-sangat sejuk. Di situ tuan-tuan, Rasulullah nak ajar kita, panas pun ingatkan neraka, kalau sejuk pun ingatlah neraka, mintalah Allah lindung kita. Itu cara Rasulullah nak ingatkan kita bahawa adanya neraka yang diciptakan oleh Allah. Jadi bahagian kita ni minta berlindung, minta lindung. Itu namanya kita mengharapkan suatu kuasa besar yang dapat menghindarkan kita dari neraka. Itu yang dimaksud zuhziha anin nar. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan pada kita, sabda Nabi, mintalah berlindung daripada 4 perkara. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. 4 benda Nabi suruh kita minta berlindung. Dan doa ni sunat kita baca sebelum memberi salam. Sebelum beri salam, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ni. Nabi sebut mintalah berlindung min arba', daripada 4 perkara. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon lindunglah aku daripada azab kubur dan azab neraka, dan fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masih ad-dajjal. 4 ni. Jadi kita ni dah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi baki-bakinya nak diamalkan aja. Jangan nanti kata Nabi tak ajar, Nabi tak pimpin. Sebab itulah besok bila ditanya kepada orang yang dihumban dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, tak adakah orang beritahu, tak adakah Rasulullah ajar? Mereka jawab, qalu bala, bahkan ada. Rasulullah suruh dah kami minta lindung. Masalahnya
tak minta. Itu masalah tu. Satu. Yang keduanya, minta juga tapi tak bersungguh. Tak sungguh tuan-tuan. Sebab tu kalau berdoa ni, angkatlah tuan-tuan, paling tidak pun paras dada. Terutamanya minta syurga, minta lindung neraka ni, minta sungguh-sungguh. Saya sebut ni bukan apa, kadang-kadang tengok jemaah-jemaah ni bimbang-bimbang besok menyesal. Itu yang Allah sebut dalam surah akan datang, ayat akan datang. Mereka minta balik dunia. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, antar balik kami ke dunia, kami nak buat amal, kami nak buat amal soleh, nak buat sungguh-sungguh. Ni atas dunia ni main-main. Saya bukan marah tuan-tuan, kadang-kadang nasihat untuk saya juga. Sebab kita kadang-kadang minta syurga gitu je, black minta syurga. Rasa confirm dapat. Kadang-kadang minta neraka, tangan atas paha je, tangan atas paha je, minta lindung neraka. Itu boleh tahan. Ni saya pesanlah kita ni, ingatlah, satu hari saya diundang baca doa dalam satu majlis besar. Besarlah majlis tu, di Hotel Vistana, depan CEO, COO, macam-macam lah, orang besar-besar. Kita tu akan baca doa. Saya minta tuan-tuan jangan buat perangai macam tu. Macam mana saya tunjukkanlah. Kita tu akan baca doa, dia orang duduk kursi menyanda, sambil menyanda, kaki bersilang, gitu je. Macam ni minta syurga ni, minta lindung neraka. Amin. Amin. Kalau di reject, ni mau ingatlah. Jangan ingat kita ni orang besar, Allah dengar minta kita, belum tentu je. Jangan ingat kita ni datuk, kita Tan Sri, Allah perkenan, belum tentu. Mintalah sungguh-sungguh tu. Almarhum Tuan Guru ni Aziz, itu nitih mata. Walaupun tahajud tak tinggal, kita tahajud celuh-celah. Tok Guru alim ulama doa, minta syurga. Allah, Rasulullah doa minta syurga. Itu ahli syurga yang kita belum janji lagi. Kadang-kadang sambil doa tu ni, congkil gigi minta syurga ni. Amin pun tidak. Terselit tadi nasi lemak. Macam tuan-tuan, kalau orang minta kerja dengan kita, hantar orang, tuan saya nak mohon kerja, kita pun tanya soalan, dia pun depan kita, marah kita, beb, tak beradab, engkau dah lah susah minta kerja, minta macam tu. Kadang minta, tuan, saya nak minta kerja sini, agak-agak dapat tak? Nyanda gitu je minta. Agak-agak tuan-tuan nak bagi, nak bagi apa? Beradablah sikit. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala, kena beradab, kena beradab kita. Ni saya nasihatkan diri saya lah, sebab sering kali tengok jemaah-jemaah doa itu doa, kadang doa itu kalau Allah tak terima macam itu, yang besok, ya Allah balikkan aku dunia, ya Allah balikkan aku kat dunia. Maksud tu tuan-tuan, saya nak simpulkan, orang beriman, kata Abdullah bin Abbas, mereka takkan minta balik dunia, sebab mereka sudah dapat apa yang mereka mahu. Maka yang minta itu orang yang menyesal kerana bermain-main atas dunia. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, itulah neraka syahiqah wa hiya tafur. Menggelegak neraka itu bila tengok orang masuk dalam dia, menggelegak dia, membakar isi-isi neraka. Jadi mintalah pada Allah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindunglah kami daripada neraka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillah.
Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tertangguh dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.